Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini terdapat satu isu hangat yang membabitkan salah satu pemimpin dalam UMNO dan juga nama parti UMNO. Satu artikel dari sinarharian.com, Isham Jalil dedah mungkin dipecat UMNO minggu ini. Artikel pada 11 September 2023. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Isham Jalil, mendedahkan nama beliau mungkin tersenarai sebagai antara ahli yang akan dipecat pada mesyuarat parti itu kerana mendakwa tidak mahu mempromosi DAP. Isham mendakwa terdapat ahli MKT UMNO pro DAP menyuruhnya meletakkan jawatan. Namun beliau enggan berbuat demikian, memandangkan jawatan itu digalasnya ekoran dipilih oleh akar umbi. Saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO akan dipecat dalam mesyuarat nanti. Ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai. Terserah kepada kepimpinan parti dan MKT jika mereka mahu pecat saya. Perjuangan saya ikhlas kerana agama, bangsa dan tanah air dan bukan kerana kepentingan peribadi. Dalam pada itu, Isham Jalil juga menegaskan sebelum ini beliau sendiri yang menyerahkan jawatan Ketua Penerangan kembali kepada Presiden UMNO kerana memahami tugas jawatan yang perlu mempromosi DAP. Saya syukur tidak perlu menggalas tugas untuk menyuruh akar umbi kita sokong DAP kerana itu bertentangan dengan pendirian saya. Saya tidak gila jawatan. Saya pernah tolak jawatan ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC sebanyak 2 kali. Bagaimanapun, Isham berkata, ahli MKT terbabit turut melemparkan pelbagai tuduhan terhadapnya, termasuk kononnya beliau kerap kali tidak menghadiri mesyuarat parti dan menghasut ahli UMNO agar tidak mengundi Pakatan Harapan. Dia kata kononnya saya suruh ahli UMNO jangan undi PH. Ini tidak benar. Saya tidak pernah suruh ahli UMNO jangan undi PH atau DAP. Ini adalah fitnah. Apa yang saya kata ialah saya akan fokus kepada kawasan UMNO. Boleh lihat dalam live saya beberapa bulan lalu di Facebook. Yang tulis tajuk kononnya saya kata jangan undi PH itu adalah satu akhbar Cina dan itu tidak betul. Beliau menjelaskan pihak terbabit telah pun minta maaf kepadanya dan mengeluarkan pembetulan. Boleh tanya ahli MKT yang lain untuk kepastian. Mungkin dia tidak baca juga atau cuba fitnah. Menurut Isham, ahli MKT tersebut turut mendakwa bahawa beliau bersetuju bergabung dengan PH dalam kerajaan perpaduan semasa memegang jawatan Ketua Penerangan UMNO. Ya, saya setuju sebab itu titah yang di Pertuan Agong untuk bentuk kerajaan pada ketika itu, tapi saya tidak pernah setuju untuk pergi pilihan raya dengan PH. Berada dalam kerajaan dan pergi pilihan raya bersama adalah dua perkara yang berbeza. Seri Paduka Baginda tidak pernah titah kita pergi pilihan raya bersama PH. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Hangat tentang kepimpinan muda ataupun parti muda, presiden muda yang akhirnya menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan dan memilih untuk menjadi kuasa ketiga pembangkang. Nah, tuan-tuan dan puan, satu ulasan dari syabudin.com yang pasti mengejutkan kepimpinan muda dan ramai. Kuasa ketiga, Syed Saddiq takkan ke mana? Sehelai pun bulu roma Anwar tak jatuh. Setelah didesak banyak pihak, Syed Saddiq Abdul Rahman akhirnya akur untuk menarik diri dan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan.
Presiden muda itu bagaimanapun mengumumkan pendiriannya untuk tidak bersama blok pembangkang PN, sebaliknya memilih untuk menjadi pembangkang kuasa ketiga di Dewan Rakyat. Dalam hal ini, banyak pihak telah memberi respon atau reaksi terhadap keputusan yang dibuat ahli Parlimen Muar itu. Meskipun Syed Saddiq tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan, pilihannya untuk menjadi kuasa ketiga di Parlimen bukanlah pilihan yang mampu membawanya kemana-mana. Dengan hanya satu kerusi saja dimiliki di Parlimen, berbanding kerajaan perpaduan ada 147 dan PN memiliki 74, peranan kuasa ketiga muda hampir tidak bernilai apa-apa. Sebagai peringatan kepada Syed Saddiq untuk renungannya, tiada mana-mana parti pernah berjaya dengan impian untuk menjadi kuasa ketiga di negara ini. Pada PRU 2018, ketika berlaku pertembungan antara PH dan BN. Ketika itu, PAS telah memilih untuk menjadi kuasa ketiga dengan harapan mampu menjadi penentu dalam pembentukan kerajaan. Impian PAS itu terbukti gagal di mana mereka hanya menang 18 kursi parlimen saja dan PH membentuk kerajaan tanpa pertolongan sesiapa. Pada PRU 2022 yang lalu, pejuang pimpinan Tun Mahathir Mohamad turut menjadi kuasa ketiga di sebalik PH, BN, dan PN saling bersaing untuk menjadi kerajaan. Pejuang bukan saja kalah semua kerusi, malah hilang deposit di semua kerusi yang ditandinginya. Apakah muda yang hanya ada satu kerusi di Muar, itu pun menang pada PRU 15 lalu dengan bantuan, sokongan serta laluan diberi PH, merasakan dirinya lebih hebat daripada PAS dan pejuang dalam konteks berangan-angan sebagai kuasa ketiga. Sebelum nak bercita-cita mahu jadi kuasa ketiga, lebih baik Syed Saddiq tumpukan fikiran bagaimana untuk muda mempertahankan lagi kerusi Muar pada PRU selepas ini, sambil memastikan kes mahkamahnya tidak sampai menghumbannya ke penjara. Di waktu yang sama, tiada majoriti 2/3 di parlimen akibat penarikan sokongan Syed Saddiq itu sebenarnya juga tidak memberi kesan apa-apa kesan kepada kerajaan perpaduan. Tiada apa-apa yang terganggu dalam pentadbiran seharian kerajaan. Bahkan, kelulusan RUU di parlimen hanya memerlukan undi majoriti melalui undian belah bahagi, bukan sokongan 2/3 ahli parlimen. Lebih daripada itu, majoriti 2/3 sudah tidak dimiliki oleh mana-mana Perdana Menteri dan kerajaan sejak tahun 2008 lagi. Di banyak negara dunia pula, kerajaan yang memiliki majoriti 2/3 hanya boleh dibilang dengan jari saja. Jadi, tak jatuh walau sehelai bulu Roma Anwar pun dengan ketiadaan majoriti 2/3 akibat tindakan Syed Saddiq itu. Namun, untuk perjuangan masa depan muda dan dirinya sendiri, Syed Saddiq harus sadar, bukan saja banyak bulu mungkin tertanggal daripada tubuhnya, malah mungkin tak cukup bulu untuk dipertaruhkan demi survivalnya selepas ini. Kecualilah jika beliau tak malu, lalu sedia menjilat PN yang diketuai Mahyadin yang pernah dituduhnya mengheret ke mahkamah sebelum ini, semata-mata kerana dia enggan menyokong bekas Perdana Menteri yang gagal itu. Syabuddin Husin, 11 September 2023.